Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. InsyaAllah untuk surau nilai impian, InsyaAllah mohon share. Kita share dulu untuk surau nilai impian. InsyaAllah sama-sama share. Mohon grup nilai impian Negeri Sembilan, InsyaAllah. Sama-sama share, InsyaAllah. Negeri Sembilan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar wa min ghadabil jabbar wal izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalal haram min sifat bismika wa ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimala dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaquna wa ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita, tazkirah sementara isyak. Petang ni untuk kita tujukan sepatutnya jadual di nilai impian, surau nilai impian, nilai. Mohon share ya, surau nilai impian. Mohon ucapkan terima kasih bagi ruang untuk buat online. Mohon share antara qaryah, insyaAllah. Kita rehat kitab Tanbihul Ghafilin, kita baca nota My Quran Time sambil-sambil kita tunggu isyak, insyaAllah. Dah masuk ayat 26 ya, insyaAllah. Siapa yang ada kitab My Quran Time, kita dah masuk muka surat 26 ayat 26 muka surat 71 dah. Sambung insya-Allah. InsyaAllah sama-sama kita baca ayat 26. Menceritakan apabila Allah Subhanahu Wa Taala membuat perumpamaan. Ditulis sini catatan Quran Time. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihaza masalam yudillu bihi katsira
wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Maksud ayat Al-Baqarah nombor 26, sesungguhnya Allah tidak malu memperbuat perbandingan apa saja, yakni seperti nyamuk, sehingga sesuatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak yang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik. Al-Baqarah. Ni pening sikit dia punya ayat dia, maksud dia. Kita baca kupasannya. Sesungguhnya Allah SWT tidak malu membuat perumpamaan supaya dengannya manusia boleh diberi hidayah, dan ia mampu memberi kefahaman yang jelas kepada manusia. Setiap benda yang Allah tunjukkan tu mampu memberi petunjuk pada manusia. Misalnya Allah SWT membuat nyamuk ataupun makhluk yang lebih besar ataupun yang lebih kecil darinya sebagai perumpamaan. Kerana di situ ada pengajaran yang tersendiri. Yang kita lihat, nyamuk itu hanya serangga kecil, kotor dan suka hisap darah. Tetapi hakikatnya dengan nyamuk kecil itulah sebuah negeri akan kelam kabut disebabkan virus yang dibawa olehnya. Ini baru seekor nyamuk. Belum lagi virus halus yang langsung tidak dapat dilihat oleh mata. Contohnya sekarang coronavirus yang sedang melanda dunia hari ini. Maksudnya bila Allah bagi peringatan, tak payah jentera besar, tak payah binatang besar, cukup saja dengan virus. Dulu nyamuk, sekarang virus. Allah, tuan-tuan, masih lagi tak berganjak virus di dunia ini. Hari ini bertambah lagi 1228 kes di negara kita. Allah, nampak? Bila Allah bagi peringatan, terlalu hebat bagi kita. Ni maksudnya binatang kecil tu masih lagi hebat, peningkatannya. Sebenarnya setiap sesuatu yang terjadi adalah satu kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti, sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan lakukan sesuatu hanya sia-sia, dan ada sesuatu yang mahu diberikan kepada kita. Namun bagi orang yang kufur dia tidak akan berhenti. Maksudnya kita dipesankan kita, orang yang kufur mereka akan berbuat bising dengan merungut. Dengan merungut. Pasal apa? Pasal perangai dia. Berkeluh kesah, langsung tidak faham. Langsung tidak faham tujuan Allah SWT melakukan sesuatu perkara yang dikhendaki. Dari situ mereka juga tidak akan berpuas hati. Kejahilan ini sebenarnya lahir daripada sifat mereka yang ragu-ragu sejak dari mula lagi. Allah bagi petunjuk binatang kecil itu pun tak nak yakin. Tu saya terbaca satu peringatan daripada Tuan Guru Datuk Harudin. Allah turunkan musibah sampai suatu tahap akan memenatkan umat Islam. Satu saja jalan keluar, iaitu kembali semula kepada Allah secara sepenuhnya. Hebat peringatan. Apa yang dilafazkan oleh Tuan Guru dah pun berlaku sekarang. Allah turunkan musibah yang tak disangka-sangka, yang tak ada expect langsung. Nak mengingatkan kita. Ini pun masih lagi tak nak beringat. Kena renung. Peringatan Tuan Guru dah pun berlaku. Apa yang Tuan Guru cakap dulu dah pun berlaku. Maksudnya
satu musibah yang amat hebat berlaku satu dunia. Untuk apa? Untuk diingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Turunkan musibah sampai satu tahap akan memenatkan umat Islam. Ini penatnya umat Islam. Kafir jangan ceritalah. Yang Islam ni penat macam mana? Sampai satu tahap. Tak ada lain jalan keluar, iaitu balik pulang semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ditunjukkan. Hari ni dah 1000 lebih tuan-tuan. Maksudnya kena renung kita ni. Nak ke mana sebenarnya? Nak ke mana punya? Nak cari jalan mana sebenarnya? Itu pun masih lagi ada yang terebut-rebut, terkejar-kejar kuasa, terkejar-kejar nak memerintah, terkejar-kejar dengan bab, tak terkejar dengan Allah Ta'ala. Lupa dengan Allah Ta'ala. Tu, maksudnya sebenarnya, namun, bagi orang yang kufur, mereka akan berbuat bising dengan merungut, berkeluh kesah, langsung tidak faham tujuan Allah Subhanahu Wa Taala melakukan sesuatu perkara yang dikhendaki. Dari situ mereka juga tidak akan berpuas hati. Kejahilan ini sebenarnya lahir daripada sifat mereka yang ragu-ragu sejak dari mula. Jahil. Dia jahil sangat dengan bab Al-Quran. Tak nak jenguk pun. Simple je my Quran time. Tak nak jenguk. Itu yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mahu memberi perhatian kepada kita dengan diceritakan bab kesesatan dahulu berbanding hidayah. Ini kerana ramai orang yang sesat tetapi tidak mahu mengambil pengajaran daripada perumpamaan. Sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, tidaklah mereka ini sesat kecuali mereka membuat kerosakan di atas muka bumi ini. Tu. Maksudnya apa? Sesat tu bukan saja-saja sendiri yang silap. Buat kerosakan bumi. Allah dah bagi elok bumi. Allah dah bagi elok langit. Tak dijaga. Dirosakkan macam-macam. Perumpamaan ini dibuat supaya kita dapat mengukuhkan iman dan ilmu agar kita lebih nampak jelas hikmah di sebalik pengajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan buat kita. Bagi mereka, orang yang beriman juga, mereka tahu bahawa setiap kali Allah membawakan perumpamaan ini bererti bukanlah sesuatu perkara yang main-main. Sambungan daripada ayat 26. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik. Dalam Baqarah ayat 26. Maksudnya orang yang fasik ni salah satu yang puncanya. Orang yang tak yakin dengan Allah Ta'ala. Orang beriman yakin. Apa saja kejadian, dia yakin itu peringatan Allah Ta'ala. Bukan main-main, itu sebenarnya yang benar. Terus daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat 27, siapakah orang yang fasik? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqih wa yaqta'una ma amrallahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Orang fasik iaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah, yakni kepada mereka untuk menghubungkannya dengan membuat perosakan dan membuat kerosakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Tu. Siapa dia? Orang-orang fasik. Orang yang melanggar perjanjian dengan Allah sesudah ada perjanjian teguh. Dia fasik. Maksudnya memang hebat. Pasal apa? Dia memutuskan apa yang diperintah Allah Ta'ala. Dia blok terus. Apa lagi? Untuk menghubungkannya dengan membuatkan kerosakan dalam dunia.
kerosakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang amat rugi. Sifat-sifat orang fasik yang tersebut pada ayat di atas adalah allazina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqih, melanggar perjanjian dengan Allah sesudah perjanjian itu teguh. Perjanjian ini telah kita lakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sejak berada di dalam alam roh lagi, iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Taala alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu semua, dalam surah Al-A'raf ayat 172. Kita dah berjanji waktu di alam roh. Nampak? Waktu di alam roh kita berjanji dalam surah Al-A'raf, bukankah aku Tuhan kamu semua. Perjanjian ini terjadi bukan saja kepada kaum yang muslim, bahkan kepada semua manusia yang pernah berada di dalam rahim si ibu. Sudah pasti kita tidak akan ingat akan perjanjian ini kerana ia terjadi saat kita belum dilahirkan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah lupa mengingatkan kembali ikatan ini kepada hamba-hambanya, kerana orang yang melanggar perjanjian adalah hamba yang derhaka. Allah takkan lupa. Manusia memang mudah lupa. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusala, memutuskan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghubungkannya. Ayat ini bermaksud memutuskan silatul rahim. Maksudnya silatul rahim adalah perhubungan antara keluarga, kerana mereka adalah orang yang berkongsi rahim dengan kita. Janganlah disebabkan masalah kecil itu kita bergaduh dengan ibu bapa, adik-beradik, saudara mara dan sahabat-sahabat handai sehingga terputusnya silaturahim. Jika kita sanggup memutuskan silaturahim, dikhawatiri kita derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita tak boleh lepas daripada bab silaturahim. Yang saya baca pagi tadi, 10 kelebihan 10 kelebihan bila jaga bab silaturahim. Ini janganlah kita putuskan silaturahim. Pagi tadi saya dah baca, insya-Allah, jaga bab silaturahim. 10 kelebihan tidak saya pagi tadi. Kemudian ayat yang ketiga, wa yufsiduna fil ard, membuat kerosakan di muka bumi. Pesankan kita dalam ayat ni jangan membuat kerosakan dalam kawasan bumi. Mereka melakukan kerosakan dengan melakukan amalan yang di luar syariat, iaitu melarikan diri pada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu amalan yang bukan agama, tetapi mereka kata ia adalah sebahagian daripada agama. Contohnya, melakukan kerosakan juga bermaksud melakukan amalan yang telah dimansuhkan dalam agama. Di hujung ayat Allah Subhanahu Wa Taala istiharkan ulaika humul khasirun. Allah menterjemahkan mereka itulah ialah orang-orang yang rugi. Ini perangai manusia. Orang yang fasik itu sebenarnya orang yang betul-betul total loss, ataupun orang yang habis atau tidak boleh pakai. Mereka rugi di dunia hinggalah ke akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berkata di dalam ayat ini, mereka yang berbuat kerosakan itulah yang rugi. Ini kerana balasan yang mereka akan dapat di akhirat nanti adalah lebih teruk daripada kerosakan yang mereka lakukan ketika dunia. Allah balas setimpal-timpalnya, kemungkinan lebih lagi pada kerosakan yang dia lakukan. Habis ayat 26, maksudnya diterangkan perangai orang yang fasik. Melanggar, pertama dia melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua,
dia memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghubungkan. Contohnya silaturahim diputuskannya. Yang ketiga, ya, membuat kerosakan di muka bumi. Perangai orang fasik. Dan yang seterusnya, mereka ialah diperkategorikan orang-orang yang fasik ini sebagainya, orang-orang yang betul-betul total loss. Total loss ni orang yang rugi serugi-ruginya, orang yang habis atau tidak boleh pakai lagi. Mereka rugi dunia juga dengan akhirat. Dalam ayat ini Allah menerangkan kita, mereka berbuat kerosakan, itulah yang rugi, kerana balasan mereka akan dapat di akhirat nanti lebih teruk daripada kerosakan yang mereka lakukan ketika di dunia. Habis ayat 27 tu. Terus kita masuk dalam ayat ke-28 di pasang, ya, perjalanan kehidupan kedua, ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Maksudnya, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, ya, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat Al-Baqarah ayat 28. Tu dipersoalkan ini. Ayat ini menerangkan dan mengenai, ya, menerangkan mengenai ringkasan hidup seorang manusia daripada tidak ada kepada ada, kemudian mati, kemudian akan dihidupkan kembali. Allah Akbar. Itulah kita, ya. Asalnya kita tidak ada. Kita asalnya memang tidak ada. Sekarang ada. Tak lama lagi tak ada. Maksudnya kita ni diceritakan dalam Al-Baqarah ayat 28 mengenai ringkasan hidup manusia. Daripada tidak ada kepada ada, kemudian mati, kemudian akan dihidupkan kembali. Itulah track kita nanti. Kita ini asalnya daripada tanah sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita sebagai manusia. Maka perkara ini dinilai sebagai satu kematian. Manakala apabila Allah SWT mula menciptakan kita, maka ini dinilai sebagai sebuah kehidupan. Kemudian apabila Allah mematikan kita, maka ia dinilai sebagai sebuah kematian. Dan saat Allah SWT menghidupkan semula kita pada hari kiamat, maka ia dinilai sebagai suatu kehidupan yang lain pula. 2 kali mati dan 2 kali hidup. Inilah yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut, iaitu ayat nombor 28 Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu cerita ringkasan kehidupan manusia. Maksudnya kita ni akan dinilai, ya? Kita asal daripada tanah. Sebab tu kita balik masuk dalam tanah. Bukan kita balik ke langit. Kita akan masuk ke dalam tanah. Pasal asal kita daripada tanah. Sombong macam mana kita? Nak sombong ke mana kita? Tu diciptakan daripada manusia, tanah. Kemudian perkara ini dinilai sebagai satu kematian, ya, dihidupkan kemudian dimatikan. Manakala Allah SWT menciptakan kita, maka ia dinilai sebagai satu kehidupan. Kemudian apabila Allah mematikan kita, dinilai pula sebuah kematian. Saat Allah menghidupkan semula kita pada hari kiamat, maka ia dinilaikan sebagai satu kehidupan lain pula. 2 kali mati, 2 kali hidup. Tu. Bila Allah SWT berfirman akan ada kehidupan kedua,
Ini panggil hidup sesudah mati, kata B. Arifin, penulis Indonesia, penulis buku Hidup Sesudah Mati. Bermakna kehidupan manusia di dunia ini perlu dimanfaatkan dengan cara yang terbaik untuk bertemu dengan kehidupan yang kekal abadi. Kita ni hidup di dunia sementara saja. Kita dibagi peluang untuk mencari bekal. Pasal apa? Satu lagi kehidupan yang kita akan lalui, yang kekal abadi. Sebab tu bekal tu kena ada. Tidak, kosong belaka bekalan kita nanti. Jika kita tak ambil peduli, hanya mahu berhibur dan bergembira di dunia tanpa beribadat dengan bersungguh-sungguh, ini bermakna kita sedang menempah sengsara untuk kehidupan yang kedua. Tu. Ya. Tu kadang-kadang seronok sangat di dunia, kita terlupa. Teruk kita di akhirat. Sedih kita di akhirat. Azab kita di akhirat. Ni diingatkan kita. Sebab tu kita ni mati tak lama lagi. Kadang-kadang tak payah tunggu COVID, mati juga. Ya, tu sebab tu persiapan tu mesti ada. Sebab kata orang Indonesia, mampir saja. Dunia ini ibarat mampir saja. Sebentar saja di dunia. Cukup masa Allah akan panggil. Pasal apa? Berlegar-legar malaikat maut sedang mencari kita. Bukan cari, dia boleh cari. Tapi cuma tunggu perintah Allah Ta'ala. Dalilnya ada dalam surah Sajadah. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Maksudnya kita kena renung peringatan ayat Quran. Justru setelah selagi hayat masih ada, selagi nafas masih mendesah, perbaikilah cari hidup. Semoga kehidupan kedua kita di akhirat adalah kehidupan yang menggembirakan selamanya, insya-Allah. Dunia mampir, dunia sebentar saja. Akhirat tu yang paling hebat. Lepas tu carilah akhirat. Ya, kata Tuan Guru Datuk Ismail Gamus, tanam padi, lalang pun tumbuh, tanam lalang, padi takkan tumbuh. Maksudnya, cari akhirat, dunia pun dapat. Cari dunia, akhirat belum tahu. Itu maksud yang diceritakan oleh ulama dulu. Habis. Maksudnya ayat 28 ni mengingatkan kita supaya hati-hati kita di dunia. Jangan buang masa, jangan kita terbiar masa berlalu. Habis dah masa, ni pun dah berlaku dah. Masa dah lepas. Tadi pukul 7.30, sekarang dah pukul berapa dah? Pukul 8 dah. Dah 40 minit masuk. Dah 28 minit. Ini dah lepas maghrib. Hanya kita diingatkan surah ayat Baqarah ayat 24 ni, hati-hati mengenai hidup kita. Diringkaskan dalam ayat ni, kehidupan kita daripada ada kepada tak ada, dan daripada tak ada kepada ada balik. 2 kali hidup, 2 kali mati. Tapi hidup yang kedua tu yang paling hebat, kekal selama-lamanya. Yang paling sedih, kalau tak ada bekal untuk menghadapi satu lagi kehidupan yang hebat. Habis ayat 26, kita terus masuk ayat yang ke-29 insya-Allah. Kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'an summa stawa ilas sama' fasawwahunna sab'as samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala ada yang di bumi, kemudian dia menuju dengan kehendaknya ke arah langit, lalu dia jadikan 7 langit dengan sempurna. Dia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ayat ni 29, Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui setiap sesuatu, terperinci, diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita berselindung.
Ayat ini menjelaskan mengapa kita harus menyembahnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja dan tiada yang selainnya. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyuruh kita melihat kepada alam kerana bukan kita sahaja yang menjadi ciptaannya, bahkan segala makhluk yang lainnya juga. Dengan kata lain, apa saja yang ada di muka bumi ini adalah untuk kita agar dapat diambil manfaat daripadanya. Setiap yang ada dalam dunia alam ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, pesan kita renungkan kejadian alam. Untuk apa? Untuk kita tambah kekuatan iman kita. Yakin itu semuanya ciptaan Allah. Semuanya kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi ini untuk kita diami. Malah binatang ternakan sebagai sumber makanan. Allah Subhanahu Wa Taala juga menciptakan udara, pokok dan sebagainya sebagai rezeki untuk dinikmati. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha baik. Dia menciptakan segalanya untuk semua hamba, termasuk yang beriman. Termasuk yang beriman ataupun tidak. Ya. Fasawwahunna sab'a samawati. Lalu dijadikan 7 langit dengan sempurna. Maksudnya Allah ciptakan semuanya ni di bumi untuk kita diami. Bukan untuk kita, untuk semua makhluknya, binatang, haiwan, ternakan yang jadi kita punya sumber makanan. Allah juga ciptakan udara, pokok dan sebagainya sebagai rezeki untuk kita nikmati. Betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Diciptakannya segalanya untuk hamba-Nya. Tak kira hamba tu beriman ataupun tidak. Tu dipanggil Ya Rahman. Ar-Rahman tu. Allah tu maha pemurah. Hebatnya Allah Ta'ala. Kemudian diciptakan lagi langit 7 lapisan. Kemudian Allah menciptakan 7 lapis langit dengan sebaik penciptaannya sehingga tidak ada kekurangan padanya. Samawat adalah beberapa langit yang angkat dengan sangat tinggi dan memiliki keistimewaan. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Tak boleh tipu, tuan-tuan. Ya, tak boleh kita hidden, tak boleh kita sorok. Semua Allah maha mengetahui. Ayat ini Allah SWT mahu beritahu bahawa hanya Dialah yang maha tahu dengan segenap urusan yang Dia tentukan. Tugas kita pula ialah tak perlu ambil tahu perkara yang tidak perlu kita tahu. Kerana akan ada perkara yang tidak tercapai akal kita untuk kita tahu, misalnya tentang arasy Allah. Tak payah kita ambil tahu, bukan level kita. Otak kita takat tu 2 gig sahaja. Jangan pandai-pandai nak pergi install sampai 16 gig. Proportion kita 2-3 gig saja. Kita hanya perlu tahu bahawa Allah lah yang maha mengetahui dan ilmu yang paling banyak adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kecil sikit pun, ya, sebesar jari pun tak ada. Tu habis ayat 29. Resolusi ayat tersebut, ya, dicatatkan di sini motivasi kepada orang-orang yang beriman. Nak motivate kita ayat ni. Yakni apa yang ada di dalam syurga merupakan kenikmatan yang kekal abadi agar mereka merasai kerinduan. Ya, syurga itu tempat kenikmatan yang kekal abadi agar mereka merasa kerinduan, keinginan terhadap syurga serta beramal untuk mendapatkannya, untuk melakukan perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran. Dipesankan kita dalam ayat sini sebut. Yang kedua, kaji dan ambil pelajaran contoh-contoh di dalam Quran. Jika tidak jelas tentangnya, bertanyalah kepada orang yang lebih mengetahui. Sebab tu bila mengaji Quran, kena cari orang yang mengetahui. Jangan sendiri-sendiri kita nak belajar.
Yang ketiga, tunaikan janji dan sambungkan silaturahim. Pesankan kita ayat ni untuk jaga bab janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, janji kita dengan manusia, silaturahim kita dengan makhluk manusia. Ini kerana orang yang menunaikan janji dan menyambung silaturahim tidak akan menjadi orang yang rugi. Jaga silaturahim, jaga bab janji, dia adalah makhluk yang tidak akan rugi. Tu ya, antaranya. Okey. Habis ayat 29, 28, 27. Ya. Selesai Al-Baqarah. Kita akan sambung dalam ayat 30, ya, 33 insya-Allah. Mana yang baik, mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Mohon maaf ada tersilap langkah, tersilap kata. Ucapkan ribuan terima kasih pada surau Nilai Impian memberi peluang saya untuk meneruskan kuliah walaupun online. Mudah-mudahan pengisian ini dapat kita teruskan walaupun dalam keadaan masa yang kritikal sekarang ni. Maksudnya minta kepada Allah tuan-tuan semua jaga SOP, jaga kehidupan kita. Jangan sampai kita terlajak, jangan sampai kita sampai terleka dengan peringatan Allah Ta'ala. Jagalah ya, keluarga kita, jaga SOP, jagalah Allah Subhanahu Ta'ala. Mudah-mudahan kita diredai Allah Subhanahu Ta'ala. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan surah Al-Lazina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طول أعمارنا وسهي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وسع أرزاقنا وإلى الخير قريبنا ونشر يمنا واخلي ودنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, peliharalah ke atas kami dan kepada kedua orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat Al-Quran dan seluruh muslimin dan muslimat daripada wabak COVID-19 ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu, berikanlah sifat, berikanlah afiat kepada kami daripada bala bencana ini dan penawar dari segala penyakit. Peliharalah kami dalam penjagaanmu, Ya Allah, daripada segala wabak ini. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemelihara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jauhkanlah kami daripada kemungkaran akhlak, dosa-dosa, hawa nafsu dan penyakit yang merosakkan hati-hati kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, selamatkanlah kami, selamatkanlah negara kami daripada virus COVID-19 dan selamatkanlah negara kami daripada virus penyakit-penyakit hati-hati manusia yang mengundang kemurkaan-Mu, Ya Allah. Selamatkanlah negara kami, Ya Allah. Selamatkanlah negara kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat-sifat munafik. Bersihkanlah amalan-amalan kami daripada sifat riak dan menunjuk-nunjuk. Ya Allah, Engkaulah membolak-balik hati-hati kami. Kekalkanlah dan tetapkanlah kami dalam iman. Kekalkanlah hati-hati kami dalam ketaatan dalam keagamamu, Ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan yang kami tidak sedar. Selamatkanlah hati-hati kami. Kami sangat takut dan bimbang bila bertemu denganmu, Ya Allah. Janganlah biarkan kami mati melainkan dalam keadaan menjadi orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman. Matikanlah kami dalam Islam dan kumpulkanlah kami di kalangan orang-orang yang soleh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah doa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah la yasuku ya Allah. Bismillah, masyaallah la yasrifu su ya Allah. Bismillah, masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah.
Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa la ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Tahasantu bisinjabaru wa tasamtu bimalakut khallazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim asma. Bismillahirladzi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahirladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wala fis samaa'i wa samiu alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min rahmatika innaka antal wahhab. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa subuh, lepas subuh besok untuk kuliah subuh pagi besok, sepatutnya di Surau Hidayah Bandar Teknologi, insyaAllah ya, Taman Teknologi, insyaAllah subuh, lepas subuh besok, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.